Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu maulana al-'azim. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita telah masuk pada 8 Ramadan. Bermakna telah berlalu ibadah puasa yang kita lakukan selama 7 hari. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklum, ibadah puasa ini merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang besar di dalam agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un faradahunna Allah Ta'ala fil Islam, faman jaa bisalasin walam yaghnina anhu syai'a hatta ya'ti bihinna jami'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada hamba-Nya 4 perkara ni di dalam agama Islam. Yang mana 4 perkara ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang hanya melakukan 3 sahaja daripada 4, tidak cukup 4 dilakukan, maka kesemua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat diambil manfaat oleh kita pada negeri akhirat. Apakah 4 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ianya perlu dilaksanakan keempat-empat? Seandainya salah satu sahaja kita tinggal, yang lain kita buat, 3 daripadanya kita laksanakan, tapi 1 sahaja tak cukup, maka ketiga-tiga tersebut yang kita laksanakan semuanya tidak berguna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisbah pada negeri akhirat. Apakah 4 tersebut? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salah, yang pertamanya sembahyang. Yang keduanya iaitulah az-zakah, mengeluarkan zakat. Yang ketiganya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah saum Ramadan, berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dan yang keempat iaitulah haji di Baitillah bagi mereka yang berkemampuan. Bermaksud 4 perkara ni ialah perkara yang besar yang Allah Ta'ala fardukan kepada hamba-Nya supaya melaksanakan 4 perkara ini. Yang mana 4 kefarduan ini ialah saling berangkai di antara satu sama lain, saling berantaian di antara satu sama lain. Bandingnya seperti kita mempunyai kereta lah.
di mana kereta kita tersebut mempunyai 4 biji roda ataupun 4 biji tayar. Seandainya salah satu sahaja daripada 4 tayar tersebut pancit, satu sahaja yang pancit, 3 lagi masih berguna, adakah pada ketika itu kereta yang kita miliki dapat kita mengambil manfaat daripadanya untuk kita membawanya ke surau masjid ataupun ke mana hala tuju yang kita inginkan? Tentulah pada ketika itu kita tidak dapat nak ambil manfaat daripadanya. Walaupun sungguhnya kereta kita itu memiliki 3 tayar lagi, hanya satu sahaja yang pancit, pun tak dapat kita nak mengambil manfaat dengan kereta tersebut. Begitulah yang Nabi SAW bersabda 4 perkara di mana keempat kefarduan ini merupakan perkara yang besar di dalam agama Islam yang berantaian di antara satu sama lain. Seandainya hanya buat 3 sahaja, tinggal satu, kesemua tidak dapat kita mengambil manfaat nisbah pada negeri akhirat. Maka oleh yang demikian, muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan keempat-empat tersebut kita melakukan dengan sempurna. Maka pada ketika ini ialah kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Maka pastikan ibadah puasa kita ini ialah ibadah yang kita lakukan sempurna serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah di antara cara untuk kita mendapatkan puasa yang mabrur, puasa yang sempurna, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ianya menjadi bekalan kepada kita nisbah pada negeri akhirat untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak lain tidak bukan, ianya bukan sahaja kita menahan diri daripada makan dan minum ataupun daripada perkara-perkara yang dilarang ataupun perkara-perkara yang membatalkan puasa semata-mata, tidak. Bahkan perlu kita sulami ibadat puasa kita tersebut dengan meninggalkan segala macam bagaian daripada perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah ibadat puasa yang kita lakukan ialah ibadat puasa yang sempurna, yang diterima, yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla adh-dhuri wal jahla wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mana ianya berpuasa akan tetapi tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang keji-keji serta melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang yang jahil tentang agama, maka pada ketika itu kata Nabi SAW, mereka yang berpuasa akan tetapi tetap melakukan perkara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada hajat sedikit pun daripada puasa yang dia lakukan tersebut. Begitu juga sabdaan Nabi SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Betapa ramai, kata Nabi SAW, mereka yang berpuasa, akan tetapi apakah yang dia dapat daripada puasanya? Hanyalah mendapat lapar dan juga dahaga sahaja. Tahan daripada makan, laparlah dia. Tahan daripada minum, dahagalah dia. Itu sahaja yang dia dapat.
Akan tetapi kemanfaatan pahala di sisi Allah yang Allah Ta'ala ganjarkan kepada mereka yang berpuasa, ianya tidak dapat. Apakah puncanya? Puncanya daripada kerana puasanya tidak menghindari daripada perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita berazam serta kita usaha bersungguh-sungguh agar kita dapat menjadikan ibadat puasa kita ini sebagai ibadat puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kita hindari daripada segala macam maksiat kepada Allah. Maka kata ulama, di antara perkara-perkara yang perlu kita jaga agar puasa kita diterima serta sempurna, yang pertamanya kata ulama, ghaddul basar. Jaga penglihatan kita pada ketika mana kita melakukan ibadat puasa, khasnya di dalam bulan Ramadan. Jaga mata kita. Jangan melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berpuasa pada siang hari, akan tetapi mata kita tetap melihat perkara-perkara yang haram, tidak tahan daripada melihat benda-benda yang haram, maka pada ketika itu ibadat puasa kita ialah ibadat puasa yang tidak sempurna, yang tidak mabrur, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ibadat kita itu sah sahaja. Sah maksudnya ibadat puasa kita tadi yang kita cukup rukun dan syarat dengan niatnya tahan diri daripada makan, minum, daripada perkara-perkara yang membatalkan ibadat puasa bermula daripada subuh hinggalah maghrib, sahlah ibadat kita. Akan tetapi adakah dengan ibadat yang kita lakukan tersebut tahan daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada subuh hingga maghrib, mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Seandainya ada melakukan maksiat, maka pada ketika itu puasa kita ialah puasa yang tidak sempurna. Puasa kita ialah puasa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ibadat puasa kita itu sah. Dengan bahawa di akhirat kelak, maknanya Allah Ta'ala tidak akan tanya lagi kerana apa kamu tidak puasa. Hei fulan, kerana apa kamu tidak melakukan ibadat puasa? Allah tak tanya kerana ibadat puasa kita telah sah. Akan tetapi kita yang akan bertanya, Ya Rabbi, di manakah pahala ibadat yang aku lakukan sewaktu aku berada di atas dunia dahulu? Sedangkan aku diberi kesempatan selama 45 tahun untuk melakukan ibadat puasa di dalam bulan Ramadan. Mana semua pahala-pahala tersebut, Ya Rabbi? Maka pada ketika itu ketahuilah kita bahawasanya ibadat puasa kita tersebut hanyalah kita dapati sebagaimana yang Nabi katakan, hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Akan tetapi pahala tidak dapat kita raih, daripada kerana kita tidak menjaga segala macam maksiat kepada Allah pada ketika mana kita berpuasa. Maka yang pertama, pastikan kita menundukkan pandangan kita daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khasnya pada ketika mana kita keluar daripada rumah kita, kita nak pergi membeli, tentulah sekali ada bermacam-macam ragam manusia yang tidak tutup auratnya dan sebagainya. Maka pada ketika itu, maka mata kita perlu kita tahan, mata kita perlu kita pejam, mata kita perlu kita hindari daripada melihat segala macam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Begitu jugalah di dalam rumah kita, yang mana dalam rumah kita mempunyai satu peti ajaib yang sangat besar, 55 inci, ada yang 60 inci yang lengkuk dan sebagainya.
Kalaulah pada ketika mana di bulan Ramadan masih lagi kita membuka channel-channel, saluran-saluran yang membawa kepada kemaksiatan, yang ada padanya tidak tutup aurat, yang ada padanya pakaian-pakaian yang tidak senonoh dan sebagainya, maka ketahuilah ibadat puasa tersebut yang kita lakukan hanyalah kita dapat lapar dan dahaga saja. Pastikan dalam rumah kita tutup segala macam-macam pelbagai perkara-perkara yang boleh membawa kepada mata kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, kaful sam'i. Jaga pendengaran kita daripada mendengar suara-suara ataupun bunyian-bunyian perkataan-perkataan yang tidak berlandaskan syarak. Jangan kita guna telinga kita untuk melakukan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berada pada satu tempat di mana mereka sedang mengeji, sedang mengumpat di antara satu sama lain, mengadu domba, tuduh menuduh dan lain-lain, fitnah memfitnah dan lain-lain lagi, maka ketahuilah pada ketika itu hendaklah kita bangun daripada tempat tersebut. Jangan sama sekali kita bersengkongkol dalam mendengar kemaksiatan, kederhakaan pada ketika mana kita berpuasa. Perlu kita jaga telinga kita. Begitu juga di pagi hari ketika mana setelah kita bersahur, setelah mana kita datang ke surau, datang untuk solat berjamaah, dan kita bersiap-siap untuk ke pejabat, maka pada ketika mana kita menaiki kenderaan dalam sesak jalan dan sebagainya, kita mendengar pula di dalam kereta tersebut maknanya bunyian-bunyian, musikal, suara perempuan yang terpik menolong dan sebagainya. Ini membawa kepada ibadat puasa kita hanya kita akan dapat lapar dan dahaga saja. Justru hendaklah kita menutup segala macam yang ada di dalam kereta kita. Jika nak pasang sekalipun, pasanglah MP3 seperti kuliah-kuliah ataupun mengaji Al-Quran dan lain-lain daripada perkara-perkara yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang perlu kita jaga iaitulah hifzul lisan, iaitulah jaga mulut kita daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, keji orang, mengungkapkan perkataan-perkataan yang tidak layak. Ini semua perlu kita jaga ketika mana kita berada di dalam bulan Ramadan, hal keadaan kita melakukan ibadat puasa. Yang terakhir yang perlu kita jaga iaitulah anggota-anggota kita yang lain-lain daripada perkara tersebut. Di antaranya tangan perlu kita jaga, kaki perlu kita jaga, tubuh badan kita perlu kita jaga daripada melakukan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seumpamanya kalaulah sebelum daripada Ramadan orang tersebut keluar daripada rumah tidak tutup aurat, pastikan dalam bulan Ramadan latih dirinya, kerana Ramadan ialah bulan tarbiyah, maka latih dirinya untuk keluar daripada rumah dengan memakai pakaian-pakaian yang menepati hukum-hukum agama. Seandainya keluar daripada rumah dengan tidak menutup aurat ataupun memakai pakaian akan tetapi ianya tidak berlandaskan hukum syarak, yang tidak lulus dengan etika-etika agama, maka pada ketika itu puasa seseorang tersebut bukanlah puasa yang mabrur, yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala perkara kemaksiatan ini perlu kita jaga ketika mana kita berada di dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan dengan tarbiyah latihan ketika mana kita berada di dalam bulan Ramadan, dengan kita menahan daripada segala macam maksiat, maka luar daripada bulan Ramadan ianya akan terlekat sebati di jiwa kita, dan seterusnya kita
tidak lagi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menjaga kesemua perkara tersebut, khasnya kita jaga ahli keluarga kita, sahabat seandai kita yang terdekat, saling menasihati di antara satu sama lain, supaya ibadat puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat itu sahaja dulu untuk tazkirah kita pada malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.